Ada yang tertanya-tanya lembaga pengampunan ni siapa yang chair, berapa orang anggota dia. Dan yang paling nakal ada juga. Hmm. Keputusan lembaga pengampunan ni budi bicara mutlak tuanku atau tuanku wajib menerima pakai nasihat yang diberikan oleh ahli anggota lembaga pengampunan. Silakan Tuan Haji. Baik, satu soalan yang penting untuk difahami supaya apabila rakyat membaca, memahami Mm-mm. keputusan lembaga pengampunan ini, tidak ada komen-komen yang tidak wajar Mm-mm. dikeluarkan. Kalau kita faham, Mm-mm. senang kita nak tahu apa Betul. yang nak komen. Pertama sekali, isu pengampunan ni adalah suatu perkara yang dipelihara di bawah perlembagaan. Okey. Perkara 42. Dan di situ menyatakan lembaga pengampunan ni adalah tertakluk kepada lembaga pengampunan setiap negeri. Mm-mm. Ya. So, memandangkan kes ini adalah di Kuala Lumpur, Mm. maka lembaga pengampunan yang terpakai adalah lembaga pengampunan wilayah persekutuan Mm. Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Okay. Yang mana dipengerusikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mm-mm. Untuk kes Najib Razak, memandangkan tarikh keputusan yang dikonfirm disahkan adalah 29 Januari. Ianya telah dipengerusikan oleh Baginda Tuanku Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Sultan Abdullah. Yes, yang kini telah pun pulang semula Mm-mm. ke Pahang. Mm-mm. Now, anggota-anggotanya adalah terdiri daripada Peguam Negara, Mm-mm. yang keduanya Menteri Wilayah Persekutuan, Mm. yang pada masa ini sah ada Kementerian Wilayah Persekutuan dan diterajui oleh Dr. Zaleha. Zaleha. Dan beliau juga pada 29 Januari yang sebenarnya mencetuskan pengetahuan berkaitan sudah ada mesyuarat. Mm-mm. Pada pagi itu dia katakan keputusan akan diumumkan. Daripada situlah mula apa yang kita bincangkan tadi tentang laporan utusan, CNA dan sebagainya. So itu adalah ahli kedua. Mm-mm. Tiga lagi adalah ahli jawatan, ahli lembaga ni adalah dilantik oleh Agong, orang awam. Mm-mm. So 5 orang dipengerusikan oleh yang keenam iaitu Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong. Soalan lanjutan tadi. Adakah tanggungjawab untuk menasihati atau memberi pandangan? Sememangnya di dalam perlembagaan peruntukan perkara 42 ada dinyatakan bahawa Peguam Negara sediakan laporan untuk setiap permohonan. Dan juga dinyatakan apabila permohonan didengar, maka pihak yang ada dalam lembaga mempunyai hak untuk memberi pandangan. Tetapi ini tidak bermakna bahawa Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab untuk ikut nasihat sama ada Peguam Negara ataupun mana-mana ahli jawatan kuasa lembaga tersebut. Tidak. Banyak kes-kes di mahkamah telah putuskan bahawa lembaga diwujudkan di bawah perlembagaan, tetapi nasihat atau pandangan ahli lembaga termasuk Peguam Negara tidak mengikat keputusan Baginda Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Jadi tak kisah apa sekalipun pandangan ahli lembaga lain, Baginda Tuanku boleh atas budi bicara mutlak Baginda Tuanku buat keputusan yang Baginda Tuanku rasa sesuai. Tanpa mengambil kira pandangan itu pun. Tepat Nasihat. sekali. Okay. In fact, ada kes di mahkamah yang telah putuskan, dalam kes tertentu, ada kekhawatiran, ada atau tidak Peguam Negara dalam kes itu setelah sediakan laporan. Sedangkan perkara 42.9 mengatakan adanya laporan Peguam Negara. Walaupun ada kerisauan bahawa laporan Peguam Negara tidak disediakan dalam kes itu, mahkamah berpendapat itu tak penting. Sebab kalau sedia pun, dia tak terikat. Jadi sedia tak jadi relevan. Nampak tak? Jadi berpandukan kepada keputusan-keputusan yang wujud dari segi undang-undang, Baginda Tuanku walaupun duduk bersidang dan mempengerusikan lembaga pengampunan tidak terikat dengan pandangan, nasihat daripada sesiapa di dalam lembaga. Apatah lagi di luar daripada lembaga. Ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, sememangnya lah
baginda tuanku berhak mengambil kira segala perkara yang baginda tuanku rasa relevan, yang perlu untuk menentukan permohonan pengampunan. Dari sudut Najib Razak, antara perkara yang relevan adalah perkara-perkara yang baik. Perkara yang relevan yang tidak baik adalah berkaitan dengan kebersalahan atau sabitan kesalahan tersebut. Yang baik, dia pernah menjadi menteri besar. Dia pernah menjadi menteri dalam pelbagai kementerian. Dan of course, akhir sekali dia menjadi Perdana Menteri. Tempoh perkhidmatan dia dalam kepimpinan politik lebih kurang 40 tahun lebih. Jadi itu boleh diambil kira oleh Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong dalam mengurangkan hukuman. Dan saya percaya itu adalah antara perkara yang telah diambil kira. Ini bukan untuk menteri saja. Ada ahli-ahli sukan yang dijatuhkan hukuman. Boleh diambil kira perkhidmatan mereka mengharumkan nama negara di pesada antarabangsa untuk kurangkan hukuman. Jika lembaga pengampunan bersidang. Banyak perkara lain yang mana orang telah bersumbang kepada masyarakat boleh diambil kira walaupun kemudian didapati seorang pesalah. Dari sudut negatif yang boleh diambil kira dan sepatutnya menjadi isu yang rakyat bincangkan, bukankah Najib masih menghadapi 3 set pertuduhan lain? Satu, 1MDB. Masih sedang berbicara. 2 set lagi adalah IPIC yang dituduh bersama dengan Irvan Siregar. 1 set 6 pertuduhan. Dan satu lagi adalah 3 set pertuduhan AMLA berkaitan SRC. Dua-dua yang saya sentuh tadi, IPIC dan AMLA ni, belum pun mula bicara. So, ramai tertanya, bolehkah baginda tuanku memberikan pengampunan walaupun belum ada penyelesaian ketiga-tiga set ini? Jawapan perlembagaan dan perundangannya, boleh. Yang Agung boleh ketepikan isu itu. Kerana permohonan pengampunan adalah berhubung dengan permohonan pengampunan hukuman SRC. Mungkin baginda tuanku mengambil kira wujudnya 3 set ini untuk mengurangkan cuma 50% dan tak memberikan pengampunan penuh atau pengampunan lebih. Jadi jangan kita mengandaikan baginda tuanku tidak mengambil kira langsung kewujudan perbicaraan-perbicaraan tersebut dalam memberi diskaun sebanyak 50% tersebut. Mungkin kalau ketiga-tiga itu tak wujud, diskaunnya 70% atau 100%. Wallahualam. Dan di sini saya perlu menyatakan untuk melengkapkan jawapan, tidak ada tanggungjawab, tidak ada keperluan perlembagaan atau perundangan untuk lembaga pengampunan memberi alasan kepada rakyat. Jadi, apa yang kita cakap di sini adalah perkara-perkara yang selogikanya telah diambil kira. Tetapi adakah ini telah diambil kira atau tidak, kita tidak akan tahu. Dan kita tidak mungkin tahu sebab tidak ada tanggungjawab lembaga pengampunan untuk memberi alasan. Kenapa? Sebab ini budi bicara mutlak agung. Bila budi bicara mutlak agung, maka bagaimanakah budi bicara mutlak agung diletakkan di atas tanggungjawab untuk mendedahkan alasan? Keputusan mahkamah lain. Bila mahkamah buat keputusan bebas atau salah, mahkamah bertanggungjawab memberi alasan. Sebab dia meletakkan seseorang itu sama ada di penjara atau keluar dari penjara. Tapi agung dalam melaksanakan tanggungjawab tidak boleh dipaksa atau disyaratkan memberi alasan. Begitu juga dalam pelantikan Perdana Menteri. Apabila jatuhnya seorang Perdana Menteri, masa Muhyiddin Yassin, masa Ismail Sabri, dan masa pembentukan kerajaan Anwar Ibrahim, Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong tidak perlu memberi sebab pelantikan. Sebab itu budi bicara mutlak bagi tuanku untuk melantik Perdana Menteri. Kalau itu kita boleh terima, maka kita wajib terima berkaitan dengan pengampunan diraja. Saya harap perkara ini menjawab dengan lengkap apa yang ditanya.